Baik, bercakap mengenai SPM, keputusan SPM 2020 akan diumumkan minggu depan pada hari Khamis 10 Jun sebelum jam 10 pagi dan ia akan diumumkan menerusi sistem pengurusan peperiksaan atas talian SPPAT dan ini pastinya memberikan rasa gementar dalam kalangan calon-calon yang memabur peperiksaan SPM 2020 dan juga para pendidik dan juga ibu bapa. Dan untuk kita mengulas lanjut bersama di talian ketika ini adalah Profesor Dato' Dr. Muhammad Fazil Cik Din iaitu pakar psikologi dan kaunseling UPNM. Prof, kalau kita saksikan peperiksaan SPM tahun lepas merupakan satu peperiksaan yang cukup bersejarah di mana dengan keadaan sesi persekolahan yang tergendala dan tertunda beberapa kali sehingga dianjakkan tarikh peperiksaan itu, adakah calon-calon ataupun ibu bapa perlu meletakkan harapan yang tinggi untuk calon-calon ini atau pelajar ini mencapai keputusan yang diharapkan? Okey, Hakim, pada dasarnya eloklah sekiranya ibu bapa meletakkan satu harapan, kerana harapan itu penting di dalam kita namakan sebagai hasrat pelajar-pelajar untuk bergerak ke arah hadapan dengan lebih positif. Okey, harapan mesti ada. Cuma harapan itu mestilah realistik. Realistik kepada apa yang telah pun anak-anak kita lalui. Anak-anak kita ini memang sangat pelik kerana mereka pelajar calon SPM 2020 tetapi mereka ambil SPM Februari 2021. Dan macam-macam cabaran. Kejap mereka pergi ke sekolah, kejap mereka balik kena PDPR, kejap pergi ke sekolah PMP biasa balik kan. Dan kurikulum pun sentiasa kurikulum tak berubah sebenarnya. Tetapi proses untuk anak-anak kita mencerap maklumat, menyimpan maklumat, mencanai maklumat, kemudian berbincang, mengeluarkan maklumat yang mereka dapat untuk nak menghadapi SPM tu memang sangat mencabar. Jadi kesimpulannya ibu bapa elok ada harapan, letakkan satu harapan kerana harapan itulah yang akan menggerakkan kita ke arah yang lebih baik, tetapi harapan kita biarlah realistik dengan cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang anak kita lalui ya. Prof, sekiranya keputusan SPM 2020 ini tidak memihak kepada mereka, contohnya ada yang meletakkan sasaran tertentu untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat tertiary, tetapi kalau mereka tidak mencapai sasaran tersebut, apa pilihan-pilihan yang ada untuk mereka meneruskan pembelajaran mereka ataupun melanjutkan pendidikan dalam keadaan pandemik ini, Prof? Okey, bagus soalan tu kan. Ini 10 hari bulan ini akan berlaku satu peristiwa. Okey, peristiwa bermakna pengumuman keputusan SPM. Setiap peristiwa yang berlaku, dia akan memberi impak kepada mereka yang ada kaitan dengan keputusan tersebut. Sudah pasti siapa dia? Yang pertama adalah pelajar. Yang kedua ibu bapa. Yang ketiga adalah guru-guru. Dan seterusnya adalah pengurusan-pengurusan sekolah, PPD, JPN dan juga kementerian. Kerana mereka juga maksudnya gairah untuk nak menunggu keputusan ini. Baik, keputusan lazimnya ada dua. Satu, memihak kepada apa yang kita harapkan. Yang kedua, tidak memihak kepada apa yang kita harapkan. Kalau memihak, alhamdulillah, kita akan rasa seronok, kita akan senyum lebar, gelak ketawa dan sebagainya. Sekiranya ianya tidak memihak kepada kita, membuat kita terasa tak seronok, kita rasa tak okey, senyum kita pun tak berapa lebar, memang tak boleh senyum, tak boleh ketawa. Jangan takut. Sebab apa? Sebab dunia belum kiamat. Okey? Kerana SPM hanya merupakan tangga yang pertama. Tangga yang pertama ke arah pendidikan pra-universiti. Daripada pra-universiti kita akan masuk kepada universiti. Okey? Jadi kepada pelajar-pelajar ni jangan risau. Yang penting pada saya, pada aspek psikologi kaunseling dan juga psikologi sosial, pelajar anak-anak ini mesti take charge, mesti mengurus diri dia. Sekiranya mereka tidak dapat apa yang mereka harapkan, apa yang dia target tak dapat dan sebagainya, not to worry. Okey, jangan salah siapa-siapa, jangan salah sistem, jangan salah diri sendiri. Itu adalah merupakan satu proses pembelajaran sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada banyak individu sebelum ni yang tak berjaya, yang tak dapat apa yang dia dah dapat. Dan mereka rasa bersyukur kerana ianya berlaku pada peringkat SPM. Kemudian mereka cuba
okey, melanjutkan pelajaran dan juga cuba membaiki diri mereka, akhir sekali mereka menjadi seorang yang sangat berjaya. Jadi kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, not to worry, jangan risau dengan keputusan yang ada. Kerana dunia belum kiamat dan you all ada banyak alternatif. Okey? Sebab Prof, alhamdulillah negara kita ni sistem pendidikan memang sangat bagus. Pelajar-pelajar ni semua dia boleh pergi kepada peringkat sijil. Sijil ada dua. Satu sijil akademik, satu sijil kemahiran. Kemudian peringkat diploma. Diploma pun macam-macam ada. Kemudian kita ada degree. Degree kita ada universiti awam. 20 universiti awam. Kita ada 300 lebih universiti swasta. Prof, jadi jangan risau. banyak pilihannya, Prof. Cuma Prof, dalam masa kurang 30 saat, persediaan dari sudut psikologi kepada mereka yang bakal mengambil keputusan SPM minggu depan. Ringkas saja, Prof. Okey, jangan risau, itu semua hanya merupakan satu peristiwa. Yang penting kawal diri sendiri dan ada orang yang akan menyokong. Yang akan menyokong nombor satu, balik kepada ibu bapa. Ibu bapa mestilah memainkan peranan sebagai seorang fasilitator yang baik. Dan yang kedua, kaunselor di sekolah, mereka akan sentiasa membantu. Saya yakin, kerana apa? Kerana pihak sekolah, kita tahu sekarang ni online. Dia ada dua pelajar. Pelajar yang ada line, pelajar yang tak ada line. Yang ada line tak ada masalah. Kita ada banyak pentas. Yang tak ada line, jangan risau. Sebab pihak sekolah, kaunselor sedang membantu untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang mesti dibantu. Jadi, no worry, ada orang akan membantu. Yang penting kekal berfikiran positif dan optimistik walau apa pun juga keputusannya nanti. Terima kasih. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadil Sheikh Din, pakar psikologi dan kaunseling UPNM, bercakap mengenai persediaan untuk para pelajar mengambil keputusan CJ Pelajaran Malaysia 2020 Khamis ini.